Baik, layar serindik di atas permatang merebah berkicau di hujung muara pemanis kata. Selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatan thayyibatan wa barakatan min indillahi azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar kepada para pendengar setia di luar sana. Jadi sebelum itu saya ucapkan selamat datang ya kepada para pengunjung dan juga para pendengar yang sudi dan juga turut serta bersama-sama dalam segmen kita pada malam ini. Dan saya kira platform yang kita gunakan pada ketika ini agak baharu, okey, dan mungkin berbeza dengan sedikit platform-platform yang lain, di mana ketika ini kita seolah-olah berada di dalam radio ya. Kita sedang ke udara. Biasanya kalau sebelum-sebelum ni kita akan buat video dan para hadirin boleh lihat dan nampaklah sama ada moderator ataupun panel di dalam video tersebut. Okey. Jadi insya-Allah jika anda bersedia untuk kita teruskan dengan program malam ni, jadi anda bolehlah typekan di ruangan komen kata saya sedia. Dan juga anda mungkin boleh update di manakah keberadaan anda ketika ini. Mungkin ada pendengar kita yang berada di Selangor kan. Mungkin ada para pendengar kita yang berada di Kelantan, yang berada di Terengganu, Pahang, Kedah, Pulau Pinang, Johor, dan mungkin juga kita ada para pendengar daripada Sabah dan Sarawak. Jadi selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada para pendengar sekalian. Okey. Baiklah, jadi sebelum kita bergerak dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zainul Afif bin Zainal Abidin, selaku moderator dan juga pengacara pada malam ini, dan juga saya merangkap sebagai pegawai pemasaran di Pustaka Permata Ummah. Dan insya-Allah sebelum kita mulakan dengan segmen kita pada malam ini, mungkin ramai yang masih belum mengenali dengan lebih dekat lagi tentang apakah Pustaka Permata Ummah itu. Jadi untuk pengetahuan anda sekalian, Pustaka Permata Ummah adalah penerbit dan juga pengedar rasmi bagi buku-buku Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang ya. Jadi kepada para pendengar sekalian, para hadirin di luar sana yang ingin yang mencari-cari, yang mencintai buku-buku karangan daripada Tuan Guru Haji Abdul Hadi kita, jadi inilah platform yang rasmi dan inilah kedai yang rasmi untuk anda beli buku-buku kesayangan anda, insya-Allah ya. Okey, jadi saya tidak keseorang pada malam ini. Jadi insya-Allah pada malam ini anda semua dan juga saya sendiri akan ditemani oleh dua orang panel kita. Jadi insya-Allah pada ketika ini juga kita ada panel, seorang panel, kita bawa panel lelaki dan juga panel perempuan kita. Okey, dan untuk panel kita yang pertama, kita ada saudara Muhaimin Safaruddin yang mana merupakan editor di Pustaka Permata Ummah. Dan juga untuk panel wanita kita ada saudari Tasnim Zainal yang mana merupakan arkib di Pustaka Permata Ummah. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada para panel kita. Kepada saudara Muhaimin Safaruddin, apa khabar saudara? Mungkin boleh berikan respon sikit? Alhamdulillah, dalam nikmat iman dan Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu dia betapa semangatnya saudara Muhaimin kita ya. Jadi insya-Allah, bagaimana saudara Muhaimin? Mungkin boleh ceritakan sikit perkembangan diri ketika ini. Berada di mana? Dekat rumah ke, dekat pejabat ke, masih bekerja lagi ke? Okey, Alhamdulillah, saya bersama sahabat-sahabat sekarang berada di Gombak, rumah sewa, sempena dengan perintah kawalan pergerakan. Dan kami sama-samalah terkurung di sini, insya-Allah. Tapi walaupun kita terkurung jasad, alhamdulillah malam ni kita dapat bersama-sama dalam, orang kata macam program yang agak barulah, dengan style kita voice chat di sini. Insya-Allah mudah-mudahan semua sahabat dapat manfaatnya, insya-Allah. Itu dia, insya-Allah. Terima kasih kepada saudara Muhaimin. Dengar tak? Bila mana kita dengar editor kita berbicara, seolah-olah ingin menyampaikan satu semangat yang baru kepada para pendengar kita. Itu dia. Ini yang kita mahukan pada malam ini. Okey, terima kasih kepada saudara Muhaimin. Okey, kemudian kita nak dengar sikitlah suara daripada panel wanita kita, iaitu saudari Tasnim Zainul yang juga merupakan arkib di Pustaka Permata Ummah. Apa khabar saudari Tasnim Zainul? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat ya. Sekarang ni duduk kat mana ni? Dekat rumah ke? Masih bekerja lagi ke?
Sekarang kita semua sedang bekerja dari rumah kan, jadi dua-dua lah. Dua-dua. Okey. Okey, okey. Dan sekarang ni berada dekat mana ni? Di negeri mana? Ah, di negeri Selangor, daerah Hulu Selangor. Oh, Hulu Selangor ya. Oh, okey, okey, okey. Dan insya-Allah ya, sekarang ni macam yang saudari Tasnim cakap tadilah, masing-masing di antara kita bekerja dan juga berada di rumah, iaitu bekerja di rumah. Itu dia. Terima kasih kepada saudari Tasnim. Kita dah dengar dua orang panel kita yang cukup bersemangat untuk kita mulakan segmen kita pada malam ini. Jadi sebelum tu juga barangkali para hadirin sekalian dan para pendengar sekalian, mungkin kita tanya-tanya, segmen kita pada malam ni sebenarnya segmen apa ni kan? So sebenarnya segmen kita pada malam ni adalah satu segmen baru yang dibawakan oleh Pusaka Permata Umar, di mana yang kita namakan Buku Kita Cerita Kita. Jangan duduk saja, capai senaskah, jom baca. Itu dia. Kan? So bila mana kita sebut buku kita cerita kita ni, nak katanya mana-mana saja, tidak kira buku apa yang kita baca, tidak kira bahan bacaan apa yang kita baca, itulah yang memberikan cerita kepada kita dan itulah yang memberikan ilmu kepada kita. Jadi itulah antara salah satu objektif kita pada malam ini, dengan segmen yang kita adakan pada malam ini. Mudah-mudahan memberi 1001 manfaat, memberi 1001 manfaat kepada para pendengar di luar sana, dan insya-Allah semoga apa yang telah kita lakukan pada malam ini dan pada segmen yang akan datang menjadi satu saham yang bermanfaat dan juga berpahala kepada anda semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, tadi kita telah pun mendengar suara daripada panelis kita dan kita telah pun menceritakan sikit tentang apakah segmen kita pada malam ini dan pada segmen yang akan datang. Jadi tanpa melengahkan masa, ayo kita teruskan, kita terus menyelami apakah yang dimaksudkan dengan segmen buku kita cerita kita, dan seperti mana telah diketahui oleh para hadirin sekalian, para pendengar di sana, di mana tajuk bual siri kita yang pertama pada malam ini, kita bawakan tajuk yang mana yang merupakan berbentuk soalan, iaitu apa salah Panglima Perang Khalid bin Al-Walid sehingga dipecat oleh Khalifah Umar radhiyallahu an. Di mana tajuk ini juga merupakan salah satu persoalan yang kita nak keluarkan daripada salah satu naskah yang akan diterbitkan dan juga akan dilancarkan tidak lama lagi, iaitu berjudul Fiqh Siasah Khulafa Ar-Rashidin Khalifah Umar radhiyallahu an. Jadi insya-Allah melalui segmen ini, melalui program ini, kita akan sama-sama merungkaikan dan kita akan dengar daripada mulut panelis kita sendiri, daripada mulut editor kita sendiri. Okey. Jadi insya-Allah kita akan teruskan, kita akan bersama-sama dengan panel kita pada malam ini. Baiklah, untuk segmen kita, buku kita cerita kita ni, sudah pastinya kita akan menceritakan tentang buku kan, dan secara spesifik laginya pada segmen kali ini kita nak cerita tentang buku siri fiqh siasah dan juga fiqh harakah. Mungkin para pendengar di luar sana nak tahu apakah kesinambungan antara siri fiqh siasah dan juga fiqh harakah ni, dan apa kaitan dengan buku baru yang akan dilancarkan tidak lama lagi. Jadi barangkali panelis kita yang pertama, iaitu saudara Muhammad Safaruddin selaku editor di Pusaka Permata Umar, boleh membongkarkan serba sedikit dan juga memberikan sedikit pencerahan berkaitan dengan soalan tadi, dan insya-Allah memberikan pendahuluan kepada segmen kita pada malam ini. Silakan saudara Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairal jazak kepada saudara Zain kita selaku moderator merangkap pengacara majlis kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi alhamdulillah teman-teman, sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah malam ini kita sama-sama dapat berkumpul untuk kita sama-sama berkongsi, bersembang, berbual bersama tentang senaskah buku yang insya-Allah akan dilancarkan tidak lama lagi. Jadi teman-teman pendengar, jika saudara saya bagi pendengaran kalian mungkin agak kurang jelas, jadi saya boleh nasihatkan supaya
boleh tekan pada gambar ataupun nama saya yang tertera pada skrin. Kemudian boleh kuatkan suara lah kalau jika anda kata suara saya ni kurang jelas. Kalau sudah jelas tidak mengapa. Okey. Okey, jadi berbalik kepada pertanyaan Zain pada malam ini iaitu tentang apa sebenarnya buku ini, iaitu Khalifah Umar Al-Khattab yang termasuk dalam salah satu siri fiksi siasah. Jadi buat pengetahuan teman-teman sahabat pendengar sekalian, dalam Pustaka Permata Ummah kami ada banyak siri-siri buku yang diterbitkan. Antaranya ialah siri sejarah Islam, dan dalam siri sejarah Islam ini kami ada siri fiksi siasah. Dalam siri fiksi siasah ni pula adanya beberapa siri, iaitu 4 orang Khulafa Ar-Rashidin yang bermula dengan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, yang alhamdulillah telah pun diterbitkan bukunya pada bulan Oktober tahun lalu, dan insya-Allah pada bulan ini pula, insya-Allah pada hujung bulan akan dilancarkan pula fiksi siasah Khalifah Umar radhiyallahu an. Dan insya-Allah akan diterbitkan pula lagi 2 orang khalifah, iaitu Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu an dan juga Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Okey, untuk makluman teman-teman para pendengar sekalian, siri fiksi siasah Khulafa Ar-Rashidin ini merupakan kesinambungan daripada siri fiqh al-harakah daripada sirah nabawiyah. Buat makluman teman-teman sekalian, ayah cik telah pun mengarang buku fiqh al-harakah daripada sirah nabawiyah sebanyak 3 jilid. Dan buku ini telah pun menjadi satu bahan muzakarah ataupun kuliah pada setiap kali kuliah duha hari Jumaat di Masjid Rusila, Marang, Terengganu. Dan alhamdulillah kini telah pun siri kuliah tersebut, Zain ataupun dan teman-teman sekalian, siri kuliah Fiqh Harakah tu telah pun memasuki jilid ketiga dan dah nak habis pun, sebab telah pun melepasi dah nak habis sebab telah pun melepasi kisah peperangan Hunain. Peperangan Hunain ni satu peperangan yang berlaku setelah Fathu Makkah, iaitu pembukaan kota Makkah, yang sangat bersejarah seperti mana yang kita sedia maklum, iaitu bagaimana pasukan Islam di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya membuka kota Mekah tanpa pertumpahan darah dan secara penuh kedamaian dan kemaafan. Betapa menariknya Islam ni membawa mesej rahmat dan kasih sayang kepada seluruh alam. Makna kata bila dah selesai siri fiqh harakah sebanyak 3 jilid tu, yang bermula daripada sejak kelahiran Nabi SAW sampailah kewafatan Nabi SAW, dan kita akuilah bahawasanya ramai dekat luar sana sebenarnya masih tak tahu tentang kitab sirah ni. Sebab kita kebanyakan kat luar sana kita tahu kalau ada kitab sirah, kita tahu pasal fiqh sirah Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, kita tahu kitab sirah Rahiqul Makhtum Syekh Mubarak Furi. Tapi rupa-rupanya ayah cik kesayangan kita rupa-rupanya telah pun mengarang juga kitab sirah Nabi ni, dan sebanyak 3 jilid. Dan itu namanya yang disebut sebagai Fiqh Al-Harakah daripada sirah Nabawiyah. Nama penuhnya lah. Tapi kalau kita pendeknya kita sebut Fiqh Harakah lah kan. Sebanyak 3 jilid. Dan menariknya kisah sirah Nabi ni tak terhenti setakat di situ. Alhamdulillah diteruskan pula dengan siri fiqh as-siyasah pula. Itulah sedikit kenapa boleh ada perkaitan antara fiqh harakah, di mana fiqh harakah tu bercerita tentang sirah zaman Nabi SAW sejak kelahiran sampai kewafatan. Kemudian disambung selepas kewafatan Nabi, disambung tampuk kepemimpinan Islam tu, Khalifah Islamiyah yang bertapak di Madinah itu, bersambung kisahnya melalui kisah Khulafa Ar-Rashidin Ridwanullah alaihim ajma'in, iaitu bermula daripada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Uthman dan diakhiri dengan Khalifah Ali bin Abi Talib Ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu alam, setakat itu sajalah pendahuluan kita untuk malam ini, insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih kepada saudara Muhaimin ya. Di mana kalau secara ringkasnya kita nak senang faham, di mana seperti mana yang telah saudara Muhaimin kata tadi, fiqh harakah ni merupakan satu penceritaan berkaitan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam
okey, daripada awal kehidupan dan sampailah ke akhir hayat baginda. Kemudian disambung pula dengan buku siri Fiqh Siasah ni menceritakan tentang perjalanan para khulafa ar-rasyidin di zaman tersebut, dan insya-Allah kita akan sama-sama korek rahsia bagaimanakah perjalanan para khulafa ar-rasyidin kita ketika itu dia. Okey, terima kasih kepada saudara Muhaimin yang mana memberikan satu pendahuluan dan juga membuka lampu utama kita pada malam ini supaya para pendengar di luar sana lebih jelas. Oh, macam ni rupanya beza fiqh siasah dengan fiqh harakah. Okey. Jadi sebentar tadi saudara Muhaimin juga ada kata di mana penulis kita ni tidak lain tidak bukan adalah tuan guru yang kita sayangi, iaitu Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang, dan juga mungkin para pendengar kita di luar sana sekadar kenal tuan guru ni sebagai ahli parlimen, sebagai yang berhormat di luar sana, dan mungkin ramai yang masih lagi tidak mengenali secara terperinci kepribadian penulis kita pada malam ini. Jadi untuk kita menceritakan tentang latar belakang penulis kita yang hebat ini, jadi kita persilakan kepada panel kita yang kedua, iaitu Saudari Tasnim. Mungkin sama-sama Saudari Tasnim, sama-sama kita berkongsikan serba sedikit tentang latar belakang penulis yang sekarang sedang mengarang dan insya-Allah akan mengarang sampai bila-bila insya-Allah ya. Okey, silakan kepada Saudari Tasnim. Okey. Terima kasih diucapkan kepada saudara Zainul Afif, ataupun kami lebih senang dengan nama panggilan Zain ya. Terima kasih. Ya, betul-betul. Sama-sama. Okey. Dan saya hormati juga saudara Muhaimin selaku panel peneman pada malam ini, insya-Allah. Seperti yang mana disebutkan oleh saudara Zain sebentar tadi, mesti kita nak tahu siapa sebenarnya Tuan Guru ni. Saya minta maaf sebelum tu kalau terkeluar lah sikit utara-utara tu. Saya tu dia. Orang utara nah. Okey, tak apa. Biasalah. Okey. Siapa sebenarnya yang kita kata Tuan Guru ataupun nama sebenarnya Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ini, yang mana sekarang ini adalah jawatannya adalah Duta Khas Bertaraf Menteri ke Timur Tengah, yang telah dilantik oleh Perdana Menteri sendiri. Okey. Dan seperti mana yang kita kenali, Tuan Guru merupakan seorang presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS dari tahun 2002 sehingga sekarang. Dan juga ahli parlimen Malaysia lah daripada tahun 1990 sehingga sekarang. Okey. Siapa sebenarnya Tuan Guru ni, dia dan bagaimana Tuan Guru boleh mempunyai banyak pengetahuan, maklumat dan betapa banyaknya ilmu Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ini sehingga berjaya menerbitkan 3 jilid berjaya menulis 3 jilid buku Fiqh Harakah dari Sirah Nabawiyah ini, bermula dari tahun 1989 ya. Masa tu saya, Muhaimin dengan Zain ni pun tak lahir lagi. Betul. Betapa lamanya dan banyaknya pengalaman dan pengalaman Tuan Guru dalam bidang penulisan ini, dan betapa banyaknya ilmu yang dapat kita kutip daripada buku-buku sirah yang ditulis oleh Tuan Guru ini. Yang mana buku-buku sirah yang seperti mana yang Muhaimin sebutkan tadi, buku kalau kita baca dan mendalami buku fiqh sirah daripada fiqh al-harakah dari Sirah Nabawiyah ni, yang mana penceritaannya berkenaan dengan untuk kita memahami pergerakan Islam ni bermula daripada zaman Rasulullah sehinggalah Khulafa ar-Rasyidin ini. Bagaimana pengalaman mereka yang mana kita boleh ambil dan manfaatkan untuk digunakan pada masa sekarang. Yang mana Tuan Guru membawakan juga bagaimana untuk cara kita merealisasikan apa yang telah dipraktikkan pada zaman sahabat dan juga Rasulullah sendiri. Masya-Allah. Okey. Masya-Allah. Dan kita kupaslah sedikit sebanyak untuk bagi para pendengar yang mungkin sudah mengetahui dan dah biasa, mungkin juga kita nak tambah sikit pengetahuan kita siapa sebenarnya penulis, siapa sebenarnya Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ini. Beliau merupakan ahli Parlimen Malaysia dan juga mantan Timbalan Presiden Kesatuan Ulama Islam Sedunia bermula tahun 2014 hinggalah 2018, dan juga beliau juga merupakan mantan Menteri Besar Terengganu pada tahun 1999 sehingga tahun 2004.
Dan Tuan Guru ini juga kita kupas sikit berkenaan dengan bagaimana pendidikan Tuan Guru sehingga Tuan Guru ini banyaknya pengalaman dalam bidang ilmu sehingga kan melayakkan beliau untuk menulis buku-buku. Beliau mendapat pendidikan agama ni daripada siapa? Daripada ayah Tuan Guru sendiri, iaitu Tuan Guru Haji Awang Muhammad yang bertugas sebagai guru agama dan imam di Masjid Rusila. Yang mana sekarang ini pun Tuan Guru sendiri mengambil alih tugas guru agama dan imam di Masjid Rusila itu sehingga sekarang. Yang mana Saudara Muhammad sebutkan tadilah kuliah Jumaat di Masjid Rusila setiap hari Jumaat itu telah sampai kepada telah mengupas kitab Fiqh Al-Harakah jilid yang ketiga. Yang mana dah sampai tajuk Perang Hunain sekarang. Yang nak menunjukkan dah lama Tuan Guru bertugas Tuan Guru mengajar di Masjid Rusila itu. Bermula daripada dah lama Tuan Guru bertugas di situ. Jadi kemudian Tuan Guru juga merupakan bekas pelajar daripada Universiti Islam Madinah dan dalam dia mendapat ijazah syariah, ijazah dalam bidang syariah dan kemudiannya meneruskan di peringkat master di Universiti Al-Azhar Mesir dalam pengurusan siasat syariah. Dan alhamdulillah Tuan Guru telah menamatkan masternya dalam masa 2 tahun sahaja. InsyaAllah. Dan apa yang menariknya, Tuan Guru telah mendapat ijazah sanad daripada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadhani. Dan sekarang ni Tuan Guru telah mengajar di Masjid Rusila ini setelah lebih selama 40 tahun. Menceritakan menunjukkan bahawa betapa dalamnya dan sehingga sekarang setelah lebih pada 40 tahun mengajar di Masjid Rusila ini, Tuan Guru telah mengkhatamkan tafsir Al-Quran itu sebanyak 2 kali. Tafsir para pendengar sekalian, bukan Quran. Kalau Al-Quran tu biasa dah. Tapi tafsir Al-Quran ini memang lama untuk kita khatamkan. Bayangkan Tuan Guru telah khatamkan sebanyak 2 kali. Jadi betapa dalam dan betapa dalamnya ilmu Tuan Guru ini sendiri. Dan daripada sudut bidang penulisan pula daripada sudut bidang penulisan Tuan Guru sebenarnya, selain daripada Pustaka Permata Ummah, kami di Pustaka Permata Ummah ini telah mengeluarkan buku-buku Tuan Guru ini sebanyak lebih kurang dalam 34 buah. Tapi Tuan Guru sebelum daripada Pustaka Permata Ummah ini ditubuhkan, Tuan Guru telah menulis sebanyak lebih kurang 108 buah buku. Bermula daripada tahun 1982. Lamanya Tuan Guru menulis. Dan kiranya inilah dan buku Fiqh Siasah Saidina Umar ni juga pernah diterbitkan telah pernah diterbitkan pada tahun 2013 yang mana yang penerbitnya daripada MDQ Enterprise. Jadi nak katanya kiranya bila dah dicampurkan sekarang ni lebih kurang 142 buku dah yang Tuan Guru tulis. Masya-Allah, sangat banyak. Masya-Allah. Okey, itulah serba sedikit yang dapat kita kongsikan sebenarnya siapa Tuan Guru ni, terutama daripada bidang terutama pendalaman beliau dalam pendalaman ilmu beliau dalam bidang penulisan dan bidang sirah ni sendiri. Wallahualam. Wallahualam. Itu dia. Saya bila mana dengar Saudari Tasnim berceritakan tentang latar belakang Tuan Guru kita ni, saya seolah-olah tergamam kan. Para pendengar kita pun mungkin tergamam melihatkan dan juga mendengarkan betapa gigihnya seorang insan yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, di mana beliau memulakan penulisan beliau ni daripada zaman sebelum kita ada lagi, pada zaman 1982 ya. So jadi nak katanya sudah hampir dalam lebih kurang 40 tahun Tuan Guru berada dan berkecimpung dalam bidang penulisan, dan lantas itulah kita wajar mengangkat Tuan Guru kita ni sebagai ikon membaca dan juga ikon menulis yang patut dicontohi oleh anak muda di luar sana, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Saudari Tasnim di atas serba sedikit penerangan tentang latar belakang penulis kita yang kita sayangi. Jadi insya-Allah untuk yang seterusnya kita akan masuk dengan lebih dalam lagi. Jadi jika para pendengar sekalian perasan, berkaitan dengan soalan pada malam ini adalah
berkisarkan tentang Khalid bin Al-Walid dan juga Khalifah Umar radhiyallahu an. Jadi untuk sebelum kita masuk dengan lebih dalam lagi berkaitan dengan soalan yang kita nak sama-sama korek pada malam ni, mungkin para pendengar kita bahkan saya sendiri nak mendengar siapakah Khalid bin Al-Walid. Jadi mungkin selalu-selalu ni yang kita belajar di sekolah, kita dengar Khalid bin Al-Walid ni merupakan seorang pahlawan Islam yang hebat, gagah, perkasa dan lagi berani kan. Jadi untuk malam ni kita nak dengarkanlah sedikit latar belakang siapakah Khalid bin Al-Walid ni yang sebenarnya. Jadi insya-Allah saya kira saudari Tasnim ya untuk menceritakan serba sedikit tentang siapakah Khalid bin Al-Walid dalam dunia Islam ini. Silakan saudari Tasnim sekali lagi. InsyaAllah, okey. Siapa Khalid bin Al-Walid ini? Beliau merupakan seorang sahabat yang mana Rasulullah sendiri telah mengangkat martabatnya. Sebelum daripada dia memeluk Islam lagi, Khalid Al-Walid ni sebenarnya seorang yang Rasulullah sangat kagumi. Sehingga Rasulullah pernah sebut, kata Khalid Al-Walid ni dia tidak jahil tentang Islam. Jadi disebabkan kata-kata Rasulullah tu, bila Khalid Al-Walid tahu, dia pun macam tertarik untuk memeluk Islam. Jadi apabila dia memeluk Islam, lalu dia telah menjadi seorang yang sangat hebat setelah dia memeluk Islam. Jadi betul lah seperti mana sabda Rasulullah pernah sebut dalam hadis baginda yang mengatakan bahawa mafhumnya sesiapa yang menjadi orang-orang yang terpilih pada zaman jahiliahnya akan menjadi orang-orang yang terpilih juga setelah dia memeluk Islam. Jadi Khalid Al-Walid ini merupakan salah seorang sahabat yang menjadi orang-orang yang terpilih pada zaman jahiliahnya dan menjadi juga orang yang terpilih setelah dia memeluk Islam. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita telusuri sikit kisah Khalid Al-Walid ini. Khalid Al-Walid ini namanya adalah Khalid bin Al-Walid, nama ayahnya Al-Walid, dan dia juga mempunyai saudara yang bernama Al-Walid. Jika kita baca untuk kita tahu lebih mendalam kisah Khalid Al-Walid ini diceritakan dalam Fiqh Al-Harakah daripada Sirah Nabawiyah jilid 2 dan jilid 3. Banyak menceritakan dan menyebutkan siapa Khalid Al-Walid ini. Yang mana sebelum dalam Fiqh Al-Harakah jilid 2 telah menceritakan macam mana sebelum Khalid Al-Walid memeluk Islam, beliau siapa dia? Siapa Khalid ini sebelum memeluk Islam? Dia adalah ketua tentera berkuda kaum musyrikin sewaktu peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud ni, Khalid Al-Walid ni merupakan ketua tentera berkuda yang mana dialah orang yang sentiasa mengintai bila dia boleh untuk dia mengambil alih Bukit Uhud itu daripada pasukan pemanah Rasulullah. Kita tahu apabila kisah perang Uhud kan, apabila pasukan pemanah turun, lalu tentera musyrikin yang mengawal Bukit Uhud itu. Siapa ketuanya? Khalid Al-Walid lah ketuanya. Okey. Tapi akhirnya apa yang jadi dalam perang Uhud tu, para sahabat Rasulullah berjaya meminta semulalah kaum musyrikin itu. Tapi nak diceritakan bahawa Khalid Al-Walid ini merupakan orang yang bukan calang-calang jugalah. Okey. Dan dalam Fiqh Al-Harakah jilid 2 ini juga menceritakan juga macam mana peristiwa Khalid ini memeluk Islam. Sebenarnya Khalid Al-Walid ini dia seorang yang bijak. Jadi dia sentiasa berfikir dan dia bagaimana cahaya Islam tu boleh menembusi ke dalam dada Khalid ni bila mana dia melihat sendiri bagaimana Islam ni seorang yang suka dikalahkan. Ialah seorang panglima kan, panglima perang, mesti dia tahu strategi tertentu. Tapi dia melihat Islam ni suka dikalahkan dalam keadaan umatnya sedikit, tentera dia tak ramai, kelengkapan perang pun tak cukup, tapi sangat susah untuk dikalahkan. Jadi Khalid ni pun merasa hairan. Dekat situlah mulanya sinar-sinar hidayah yang mula masuk ke dalam hati Khalid ni. Jadi beliau waktu tu beliau keliru. Beliau keliru di antara rasa dalam Fiqh Al-Harakah ni menceritakan keliru. Antaranya mungkin beliau nak pindah ke Habasyah ataupun perlu ke menganut agama Nasrani atau Yahudi sebab rasa macam sesuatu yang tak kena dengan agama jahiliah yang penduduk Mekah sedang menganut sekarang. Menyembah berhala tu sesuatu yang macam tak kena dengan hati dia. Jadi bila jadi macam tu,
tiba-tiba saudaranya yang bernama Al-Walid bin Al-Walid ni, saudaranya ni mengutuskan surat pada Khalid yang mengatakan bahawa Rasulullah nak jumpa Khalid di Madinah. Pada waktu tu, waktu peristiwa ni terjadi, waktu tu para sahabat Rasulullah dan para sahabat dah berhijrah ke Madinah. Dan Khalid Al-Walid ni masih di Mekah lah, sebagai antara orang-orang yang tertinggi jugalah di Mekah. Dan Rasulullah pun nak berjumpa dengan Khalid ni. Jadi bila dapat je surat tu, Rasulullah dalam surat tu saudaranya menyatakanlah, Rasulullah dan saudaranya juga menyatakan bahawa Rasulullah sebutkan bahawa Khalid ni bukan orang yang biasa-biasa, bukan orang yang jahil tentang Islam. Jadi Khalid Al-Walid ni orang yang sebenarnya faham. Jadi waktu tu dia pun tergerak hati nak berjumpa Rasulullah. Jadi dia pun pergilah. Tapi Khalid Al-Walid ni dia tidak mahu bergerak berseorangan. Jadi dia mencari siapa yang boleh meneman dia. Dia mencari, dia berjumpa dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan tak mahu. Dia berjumpa dengan Ikrimah bin Abu Jahal pun Ikrimah bin Abu Jahal menolak, tak nak ikut Khalid untuk pergi jumpa Rasulullah. Dan akhirnya dia jumpa dengan seorang yang bernama Uthman bin Abi Talha. Dan akhirnya Uthman bin Abi Talha ni setuju dan mereka pun berjalan untuk pergi berjumpa Rasulullah, untuk pergi ke Madinah. Dan dalam perjalanan ke Madinah tu, dia berjumpa dengan Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Berjumpa dengan Amru bin Al-As dan kemudian bila berjumpa tu, masing-masing sudah mula menimbulkan syak wasangka masing-masing lah. Tapi akhirnya bila menyatakan pendirian bahawa mereka semua ni sama-sama nak memeluk Islam, akhir sekali mereka bertiga pergi bersama-sama untuk pergi bersama ke Madinah dan berjumpa Rasulullah. Jadi dan apabila sampai je ke Madinah, kemudian Rasulullah terus panggil. Sampai je ke Madinah, dia berjumpa dengan saudara dia Al-Walid yang utuskan surat tadi tu. Kemudian terus Rasulullah menjemput dia untuk berjumpa dengan Rasulullah. Dan bila berjumpa dengan Rasulullah pun ceritakan, dia pun mengucapkan 2 kalimah syahadah kepada Rasulullah. Dan begitu kisah pengislaman Khalid bin Al-Walid ini. Maknanya Khalid Al-Walid ni merupakan antara salah seorang sahabat yang agak lambat masuk Islam. Bukan para sahabat, antara para sahabat yang awal lah. Kenapa saya sebutkan poin ni? Sebab dia ada perkaitan dia. Kenapa? Dengan tajuk kita pada malam ni. Okey. Jadi selepas memeluk Islam ni, seperti mana benarlah sabda Rasulullah, siapa yang mana menjadi orang-orang yang terpilih pada zaman jahiliyah, maka dia juga akan menjadi orang yang terpilih setelah dia memeluk Islam. Maka terlalu banyak kisah perang-perang yang telah diketuai oleh Khalid ini. Antaranya adalah peperangan pertama adalah peperangan Fathu Mekah. Sewaktu Fathu Mekah, bukan perang lah, tapi sewaktu Fathu Mekah, Khalid antara kumpulan pertama yang mengetuai untuk memasuki Mekah. Dan Khalid lah antara orang yang merobohkan berhala Al-Uzza. Dan juga dan selepas itu antara kisah yang boleh kata menjadi signifikan dengan Khalid Al-Walid ni sehingga dia digelar Saifullah, pedang Allah ni ataupun Saif, yang mana dalam satu peperangan yang dipanggil peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah ni yang mana bila mana berlaku peperangan ini, ramai para sahabat yang syahid. Dan antara para sahabat yang syahid itu, mereka adalah orang-orang yang memegang bendera Islam pada waktu itu. Jadi bila seorang demi seorang gugur syahid, akhirnya Khalid adalah orang yang terakhir sekali mencapai bendera Islam itu. Seperti mana Rasulullah bersabda, akhadha rayah Zaidun fa usib, thumma akhadha Ja'far fa usib, thumma akhadha Ibn Rawaha fa usib, hatta akhadha rayah Saifu min suyufillah hatta fatahallahu alaihim. Dalam peperangan ni Rasulullah ceritakan, sebab waktu perang Mu'tah Rasulullah tak ikut. Rasulullah nampak perang tu berlaku dan Rasulullah ceritakan dekat sahabat pada waktu tu. Rasulullah sebut, sekarang Zaid yang sedang pegang bendera, sekarang Ja'far, sekarang Rawahah. Kemudian tiba-tiba
Bila sampai giliran Khalid, Rasulullah sebut saifun min suyufillah, pedang daripada pedang-pedang Allah. Itulah gelaran yang diberikan kepada Khalid Al-Walid. Saya kira itu sahajalah yang dapat kita kongsikan siapa sebenarnya Khalid Al-Walid ini, dan untuk kita bawa pada malam ini merupakan kisah seorang sahabat yang hebatlah yang diceritakan dalam buku Fiqh Siyasah Sayyidina Umar. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari Tasnim ya. Tadi macam saya cakap tadi, bila mana kita mendengar satu penceritaan berkaitan dengan seseorang tokoh tu, kita seolah-olah jasad kita ni berada pada zaman mereka tersebut. Dan bila mana kita mendengarkan, saya sendiri mendengarkan penerangan daripada saudari Tasnim ni, dan saya percaya para pendengar sekalian pun mungkin akan merasai perkara sama juga. Bila mana kita mendengarkan kisah-kisah bagaimana cerita daripada awal sampai ke akhir, sampailah pengislaman Khalid bin Al-Walid ni, nak katanya kita sendiri merasai perkara tersebut. Itu baru kita dengar, belum lagi kita baca secara terperinci dalam buku Fiqh Siyasah ni. Jadi insya-Allah saya kira kita pun tak sabar-sabar nak tahu lebih dalam lagi bagaimanakah perjalanan Khalid bin Al-Walid dan tokoh-tokoh yang lain. Dan seperti tadi saudara Tasnim telah pun bercerita kepada kita tentang bagaimana perjalanan Khalid bin Al-Walid ni daripada permulaan sampailah ke akhirnya ni, dan juga menyentuh juga tentang berkaitan dengan perang yang berlaku pada ketika itu. Jadi untuk yang seterusnya ni, kita nak tanya kepada panel kita yang kedua lah, iaitu saudara Muhaimin. Mungkin saudara Muhaimin boleh ceritakan dengan lebih dalam lagi tentang keadaan perang ketika itu, dan juga bagaimanakah keadaan Islam ketika itu, untuk sama-sama kita dengarkan dalam segmen kita pada malam ini. Silakan saudara Muhaimin. Baik, jazakumullah khair saudara Zain atas pengendalian majlis yang sangat baik, dan juga jazakillahul khair kepada Ustazah Tasnim ya. Saya mendengar Tasnim berceloteh tadi ibarat mendengar syarahan Ustazah. Masya Allah. Kuliah-kuliah Ustazah kat luar sana tu, kami di UPU ni pun ada Ustazah yang khusus, iaitu Ustazah Tasnim. Allah. Okey, jadi kalau nak cerita berkenaan soalan Zain, bagaimana keadaan Islam pada masa itu, tadi saya terlupa nak cerita tentang kenapa nama judul buku iaitu Fiqh Al-Harakah diberikan nama sedemikian. Fiqh Al-Harakah dan juga Fiqh Siyasah. Ini sebabnya, sebab apa yang telah disebut oleh Ayah Cik dalam bahagian pendahuluan Fiqh Harakah, di mana kisah tentang sirah Nabawiyah ni sangat banyak, terlalu banyak, dan tidak mampu untuk diceritakan semuanya walaupun dalam buku kecil. Jadi sebab itulah Ayah Cik memfokuskan penulisan Fiqh Al-Harakah daripada sirah Nabawiyah tu sesuai dengan namanya, iaitu Fiqh, iaitu kefahaman, dan Al-Harakah itu ialah gerakan. Jadi Ayah Cik memfokuskan macam mana kefahaman yang sebenarnya yang sepatutnya diambil ibrah oleh gerakan Islam, khususnya dalam nak menjalankan dakwah. Sebab Islam ni dia bersifat agama yang dakwah, perlu disebarkan, dan bukan hanya semata-mata agama ritual ibadat, bahkan dia agama yang bersifat perlu ada bernegara. Sebab itulah dalam sirah Nabawiyah pun Ayah Cik ceritakan macam mana pedoman yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW selepas kisah dakwah baginda dan para sahabat selama 13 tahun di Makkah, kemudian diperintahkan oleh Allah SWT untuk berhijrah ke Madinah. Masa tu Ayah Cik cerita secara detail macam mana sepatutnya perjalanan dakwah diambil, dan kemudian selepas didirikan negara Madinah Al-Munawwarah, macam mana pula cara nak mengendalikan negara yang ada masyarakat majmuk dalam menghadapi dunia luar pula, dan seterusnya. Dan sebab itulah juga sambungan kepada Fiqh Harakah ni adanya Fiqh Siyasah, iaitu kefahaman siyasah. Bagaimana para sahabat yang telah menerima tarbiyah dan didikan secara langsung daripada Rasulullah SAW menjalankan sistem pentadbiran Islam pasca kewafatan Rasulullah SAW. Makna kata dalam Fiqh Siyasah ni memang dapat diperhatikan dua, boleh nampaklah macam mana Ayah Cik menyusun kandungan buku Fiqh Siyasah ni, iaitu yang pertama diceritakan secara kronologi, secara naratif penceritaan. Macam kisahlah, kita baca kisah macam mana berlaku sekian-sekian, ada ni dialog, suasana masa tu macam mana, pergerakan dari mana ke mana. Semua cerita secara detail.
dan bersumberkan kitab yang muktabar. Sirah-sirah, contohnya sirah Tarikh At-Tabari, kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir dan sebagainya. So dia ceritakan secara detail lah sirah, sejarah pergerakan macam mana, apa yang berlaku dan sebagainya, siapa yang terlibat dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua, selepas genre ataupun tema penceritaan, adanya tema tentang sistem pentadbiran pada setiap masa pemerintahan khalifah masing-masing. Kalau dari sudut Khalifah Abu Bakar, apa pendekatan yang diambil oleh beliau pada masa pemerintahan beliau selama lebih kurang 2 tahun. Apa yang telah diisytihadkan oleh beliau, sama ada dari sudut pendidikan, dari sudut pentadbiran, dari sudut ketenteraan dan sebagainya. Begitu juga dengan dalam fiqh harakah Khalifah Umar ni. Macam mana Khalifah Umar, di mana kalau untuk makluman sahabat pendengar sekalian, Khalifah Umar ni antara sahabat yang lama lah memerintah. Paling lama sebenarnya Sayyidina Osman. Khalifah Osman beliau memerintah lebih kurang 12 tahun. Khalifah Umar ni lebih kurang 10 tahun. Tapi dalam tempoh 10 tahun Khalifah Umar tu sangat banyak ijtihad baharu yang diambil oleh Khalifah Umar pada masa pemerintahan beliau. Yang ni kalau untuk pengetahuan sahabat, kena bacalah apa yang telah diisytihadkan oleh beliau. Adanya madrasah pendidikan, macam mana sistem pentadbiran zaman tu. Dan Mak Ayah cerita secara detail. Selepas kisah adanya sistem-sistem yang disebut sebagai sistem siasah ni lah. Sebab itulah namanya fiqh siasah, fiqh kepahaman. Okay, jadi berbalik kepada macam mana keadaan zaman awal Islam pada masa itu. Maknanya kata daripada zaman Nabi sampai zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, apa suasana yang melatari dunia pada ketika itu. Jadi untuk makluman teman-teman pendengar sekalian, pada masa itu dunia bumi, mana kata planet bumi ni kan, seluruh dunia ni orang kata orang mengenali 2 buah kuasa besar dunia yang berkuasa pada ketika itu, iaitu yang pertama Empire Rom Timur ataupun Rom Byzantine yang berpusat awalnya di Syam, di Damsyik, kemudian berpindah ke Konstantinopel. Kemudian kuasa besar kedua pada ketika itu adanya Empire Parsi ataupun dalam bahasa Inggeris Sassanid Empire. Jadi 2 empire besar ni memang berkuasalah pada ketika itu. Malangnya mereka ni walaupun berkuasa dan orang kata disebut sebagai bertamadun dari sudut kekuasaan, kemegahan, malangnya mereka ni berkuasa dari sudut material semata-mata. Sebab pada masa itu sangat banyak berlaku kezaliman. Kalau diceritakan orang-orang seperti petani, peladang, orang-orang miskin terus menjadi miskin sebab hasil mereka terus diperas oleh pemerintah yang terus mengayakan diri masing-masing. Menyebabkan apabila lahirnya kerajaan Islam Madinah pada ketika itu dan orang pun telah mendengar ura-ura macam mana khilafah Islam Madinah, kerajaan Islam, dan di dalamnya ada masyarakat bukan Islam, tetapi masyarakat bukan Islam yang tinggal di Madinah dapat layanan secara sangat adil dan saksama. Menyebabkan ura-ura itu sampai ke kedua-dua buah kuasa besar dunia ni, rakyat-rakyat yang di sana yang terasa tertindas, terasa dizalimi sangat macam, uish, ini macam menarik ni. Aku tak pernah merasa kehidupan yang sangat adil. Tapi aku dapat dengar cerita ada satu kerajaan kat sana tu, dari mana, dekat Madinah, dekat Tanah Arab, tiba-tiba ada satu kerajaan baru naik, boleh memerintah dengan adil. So menyebabkan rakyat, ada sebahagian rakyat ni yang boleh kata sebagai besar lah. Rakyat disebabkan terlalu lama duduk bawah kezaliman, menyebabkan mereka sangat rasa nak sangat supaya kerajaan mereka sendiri jatuh lah. Boleh, kalau ayah cik ceritakan dalam buku ni macam mana apabila kedatangan tentera Islam ke kedua-dua buah kuasa besar ni, boleh dikatakan dialu-alukan. Sebab mereka yakin bahawasanya Islam datang insya-Allah akan membawa keadilan dan keamanan dan akan membebaskan mereka daripada penjajahan kezaliman. Sebab itulah apabila kita sebut dalam Islam, apabila Islam membuka satu-satu tempat, Islam sebut benda tu sebagai futuhat ataupun pembukaan. Bukannya penjajahan, bukannya penaklukan ataupun penawanan. Istilah paling tepat ialah futuhat, iaitu pembukaan. Sebab kita nak membuka. Membuka, orang kata membuka kota tu dengan cahaya Islam. Kalau istilahnya memerdekakan rakyat daripada perhambaan kepada makhluk, kepada perhambaan hanya kepada Allah SWT semata-mata.
daripada kemerdekaan, daripada kezaliman kepada keadilan. Begitu. Jadi suasana pada masa itu disebabkan ada dua buah kuasa besar dunia ni, entah dari mana tiba-tiba lahirnya kerajaan Islam, menyebabkan kedua-dua buah kuasa besar dunia ni seakan-akan tergugat. Disebabkan biasalah bila mereka ni terlalu memegang kuasa dan tiba-tiba berasa terancam dengan kehadiran kerajaan baru ni, dan dengar-dengarnya pula kerajaan baru ni sangatnya adil, sangat sama, menyebabkan boleh jadi mungkin rakyat ini akan bangun dan akan menumbangkan kerajaan mereka. Dan disebabkan itulah kedua-dua kerajaan besar pada masa itu berasa terancam. Sebab itulah apabila kita mendengar cerita, contohnya apabila Nabi SAW menghantar utusan, yang pertama, salah satu utusan iaitu pertama surat utusan kepada Empayar Parsi, dan apabila Raja Kisra, iaitu Raja Parsi pada ketika itu membaca surat utusan tersebut, baginda lantas mengoyak-ngoyakkan surat tersebut. Jadi apabila Rasulullah SAW dapat tahu tentang kisah tersebut, baginda sangat, orang kata, apa istilahnya, duka cita dan marah lah. Macam itulah. Dan kemudian baginda SAW bersabda, mafhumnya kerajaan baginda iaitu kerajaan Parsi ini akan dikoyak-koyakkan sebagaimana surat tersebut dikoyak-koyakkan. Jadi nyata janji Nabi SAW itu terlaksana selepas wafatan baginda. Dan sebab itulah para sahabat tu dapat motivasi lah daripada Nabi SAW. Hatta Nabi SAW sendiri pun pernah cerita macam mana ketika menggali parit dalam peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab, Nabi SAW ketika nak memecahkan satu batu yang sangat besar, tapi mula-mula macam para sahabat mula-mula nak pecahkan batu tu susah. Lepas tu panggil Nabi SAW, Nabi pecahkan, tiba-tiba Nabi sebut amin, apa cakap, Nabi macam nampak tiga perkara pada masa depan. Antaranya Nabi nampak istana putih kerajaan Parsi, lepas tu Nabi nampak macam mana Empayar Rom akan dijatuhkan, dan satu lagi tu saya tak ingat apa ya. InsyaAllah kita akan cari balik dalam Si'ar-Raqah. Dalam Si'ar-Raqah ada cerita kisah ni macam mana janji Nabi SAW terhadap masa depan Islam, iaitu Islam akan berjaya menumbangkan dua kuasa besar. Mana kalau kita tengok realiti sekarang, kalau kita boleh kata analogi ni lah, kita lihat sekarang ni kuasa besar siapa? Amerika Syarikat, adanya China, adanya Rusia. So kita bayangkan kerajaan Islam masa tu, kita bayangkan macam mana kerajaan yang kecil boleh menjatuhkan dua kuasa besar. Ibarat kita, kerajaan Malaysia boleh menjatuhkan kerajaan Amerika Syarikat, boleh menjatuhkan kerajaan Rusia, boleh menjatuhkan kerajaan China. Masya Allah. Orang kata plot twist terbesar dalam sejarah lah. Bahkan benda ni pernah disebut oleh orang barat sendiri, what is the biggest plot twist in history. So jawapan yang paling banyak diterima dan disukai ialah plot twist terbesar dalam sejarah ialah apabila kerajaan Islam, pimpinan Rasulullah dan juga Rashidun Khalifat iaitu Khulafa Rashidin ni berjaya menjatuhkan superpower ataupun adiwira pada ketika itu, iaitu Parsi dengan Rom. Macam bila orang tengok secara pandangan akal tu mustahil. Macam mana boleh kerajaan kecil boleh jatuh kuasa besar? Tapi kalau kita berdasarkan keyakinan dan keimanan, memang kita yakin bahawasanya Islam ni mendapat pertolongan Allah. Jadi realitinya pada ketika itu, kerajaan Islam bukan hanya semata-mata nak kena dakwah, bahkan juga kena berdakwah menghadapi musuh di luar yang sangat besar dan sangat berkuasa. Maka sebab itulah realitinya pada masa itu sangat banyak berlaku peperangan. Disebabkan peperangan ni hakikatnya bukanlah jalan pertama yang perlu diambil oleh Islam. Sebab itulah Nabi SAW, apa yang Nabi ajar, kena hantar surat utusan dulu, ajak dakwah kepada Islam, masuk Islam, terima Islam saja kamu selamat. So kalau tak nak terima Islam, kena bayar, contohnya cukai jizyah supaya mendapatlah keamanan dan sebagainya. Tapi disebabkan kedua-dua kuasa besar ni menolak, macam Parsi tadi mengoyakkan surat, macam kerajaan Rom ni pula ada kisahnya macam mana boleh bermulanya pertemuan antara kerajaan Islam dengan kerajaan Rom Timur ni, apabila salah seorang utusan Nabi SAW ketika sampai di satu tempat di Busra, di kawasan Syam tu, beliau dibunuh. Masa tu adat masyarakat pada ketika itu, hatta pada zaman sekarang pun, apabila seorang diplomat ataupun utusan tu diutuskan ke satu tempat, dia tak boleh dibunuh. Kalau dibunuh tu, makna kata dia telah melakukan satu jenayah besar dan menandakan itu sebagai satu isytihar perang.
Jadi bila utusan Nabi SAW dibunuh, Nabi pun duka cita dan sangat murka lah. Bila dah utusan Nabi dibunuh, maka Nabi pun isytiharkan perang. Maka di masa itulah berlakunya peperangan Mu'tah. Seperti mana yang Ustazah Tasnim sebut tadi. Macam mana 3 orang panglima, 3 orang sahabat Nabi SAW yang dilantik sebagai panglima, iaitu susunannya iaitu Zaid bin Harithah. Kemudian jika Zaid syahid, ganti dengan Ja'far bin Abi Talib. Jika Ja'far syahid, gantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Jadi 3-3 itu syahid. Kemudian naiklah Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an sampai digelar oleh Nabi SAW sebagai Saifullah Al-Maslul, iaitu pedang Allah yang terhunus. Begitulah kisah Khalid. Sampailah selepas itu macam mana Khalid banyak dihantar operasi peperangan. Antaranya apabila masuk zaman Khalifah Abu Bakar, Panglima Khalid Al-Walid ni pun dihantar oleh Khalifah Abu Bakar untuk memulakan operasi menentang Empayar Parsi, iaitu bermula di selatan Iraq. Masa itu ada wilayah Iraq. Wilayah Iraq ni salah satu wilayah yang ada dalam kerajaan Parsi pada masa itu. So, Panglima Khalid ni bersama dengan seorang panglima iaitu Al-Musanna bin Harithah, salah seorang pemimpin Bani Syaiban. Kisah Bani Syaiban ni kalau untuk sahabat semua sangat panjang kisahnya tapi menarik, boleh baca dalam Fiqh Ar-Rakah jilid kedua ke ketiga saya, dan sambungannya dalam Fiqh Siasah Abu Bakar, pemimpin Bani Syaiban, Al-Musanna. Kemudian apabila selesai tugas Khalid di Empayar Parsi, kemudian Khalid pun ditugaskan pula ke Syam untuk berhadapan dengan Empayar Rom pula pada masa itu. Jadi masa di Syam lah Khalid ditugaskan sebagai panglima juga. Bersama-sama beliau ialah adanya Abu Ubaidah, adanya Yazid bin Abi Sufyan dan sebagainya. Rasanya macam terlalu panjang pula bila cerita bab sejarah ni, memang sangat menarik lah. Kalau betul. Saya pun suka baca cerita-cerita macam ni. Bila ceritakan pada orang tu, tiba-tiba rasa macam tak sedar pula masa panjang kan. Jadi memang sangat panjang sejarah dan benda ni sangat menarik bila kita baca dalam Fiqh Ar-Rakah, Fiqh Siasah, dan saya sangat menyerulah, sangat menggalakkan para sahabat sekalian untuk kita sama-sama dapatkan buku-buku ini. InsyaAllah kita dapat nampaklah macam mana gambaran Islam pada ketika itu, bagaimana di samping keyakinan dan keimanan yang tinggi kepada Allah SWT, perlulah juga disertai dengan strategi ikhtiar kita, macam mana strategi peperangan disusun, macam mana susunan tentera Islam ni membahagikan tentera kepada barisan hadapan yang ada, barisan berkudanya macam mana, sampai boleh mengalahkan tentera-tentera musuh yang jauh lebih banyak bilangannya pada ketika itu. Wallahualam, saya sambung. Saya serahkan kembali kepada Saudara Zain untuk meneruskan majlis. Okey, tu dia. Saya mampu berkata, wow. Kan, dia kata Saudara Muhaimin ni, dia boleh bawa kita mengembara ke satu zaman yang bukan zaman sekarang ni, di mana bila kita dengar tu kita tak perasan. Rupanya lama juga tapi rasa sekejap je. Nak katanya ilmu berkaitan dengan sejarah tu begitu bermaknalah untuk kita sama-sama hayati dan dalami. Dan nak katanya yang Saudara Muhaimin cerita tadi tu mungkin sikit saja, dan kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi, maka inilah tanggungjawab kita, inilah tugas kita untuk kita menerokai ilmu dengan membaca buku-buku yang berkaitan seperti dengan buku Fiqh Siasah ni. Okay? Jadi terima kasih sekali lagi kepada Saudara Muhaimin sebab membawa kita ke satu zaman Islam ketika itu. Alhamdulillah. Okey, jadi hadirin dan sidang pendengar sekalian, sekarang kita telah masuk ke dalam agenda yang terakhir ya, iaitu kepada kemuncak segmen kita pada malam ni. Jadi di samping tu juga saya turut mengalahkanlah para pendengar kita di luar sana, di mana kalau saya tengok di komen ni ada yang datang dari Tawau Sabah, yang datang dari UK. Saya tak pasti United Kingdom ke ataupun Ulu Kelang. Tapi tak apa, yang penting dia UK Alhamdulillah. Dan juga kita juga ada daripada Bacok Kelantan. Bacok Kelantan ada. Kita pun ada daripada Taiping Perak, Pasir Gudang. UK perdana ya. UK perdana tak apalah, asal bunyi UK Okey, dan kita juga ada daripada Marang dan macam-macam lagi lah. Pendek kata, mereka yang mendengar di luar sana ni datang daripada seluruh pelosok Malaysia kita. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih kepada para pendengar kita. Jadi untuk itu juga pada sekarang ni kita nak buka kepada Q&A. Jadi kepada para pendengar di luar sana yang ada nak melontarkan soalan yang berkaitan, jadi anda bolehlah typekan di ruangan komen yang telah pun disediakan. Dan untuk ketika itu, di samping kita menantikan jika ada
Q&A daripada para pendengar kita. Jadi kita nak dengar jugalah kepada kemuncak soalan kita pada malam ini, tidak lain tidak bukan, mengapa Khalid Al-Walid dipecat oleh Khalifah Umar radhiyallahu an, dan ini yang kita nak sama-sama sembang lah kan, kita nak sama-sama bincangkan. Jadi kita tak tuju kepada mana-mana panel, jadi kita mau kepada nak apa ni kata macam yalah bersembang lah kan. Jadi tidak kisah saudara Muhaimin pun boleh mulakan dulu ataupun Ustazah Tasnim pun boleh mulakan dulu. Jadi pendek katanya, kenapa sebenarnya, mengapa Khalid bin Al-Walid ni dipecat oleh Khalifah Umar? Okay, silakan mana-mana daripada panel kita. Okey, saya cakap dulu ya. Okey, sila. Okey, seperti mana yang saya sebut tadi tentang Panglima Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu ni. Pertama sekali pada zaman Khalifah Abu Bakar, beliau pernah dihantar oleh Khalifah ke perbatasan Parsi, iaitu di sekitar wilayah Iraq. Kalau tengok peta, Iraq ni dekat belah selatan tu adanya pertemuan dua sungai, iaitu Sungai Furat ataupun disebut dalam bahasa Inggeris sebagai Euphrates. Satu lagi namanya Sungai Dajlah ataupun Sungai Tigris. Dan pusat kerajaan Empayar Parsi ni terletak di Al-Madain. Al-Madain ni ada satu kawasan dekat area dua sungai tu. Memang kawasan tu sangat subur, sangat memang menarik lah, sebab sungai ni antara sungai yang menyebabkan di sekitarnya lahirnya kawasan sangat subur, dan antara tempat bermulanya tamadun terawal di dunia, antaranya tamadun Mesopotamia yang juga bermula di situ. Lepas tu apabila selesai misi Khalid di Empayar Parsi, kemudian Khalid menugaskan dia punya pembantu iaitu Al-Musanna bin Harithah untuk jaga kawasan yang telah pun berjaya dibuka oleh Islam pada masa itu. Khalid pun ditugaskan untuk ke Syam pula. Sebab nak menghadapi Rom pula. Sebab Rom ni memang orang kata suka cari gaduh lah. Rom pun rasa terancam, so memang dengarlah kabarnya memang mereka akan bila masa je akan serang kerajaan Islam. Maka sebelum mereka serang, baik kita buat langkah pencegahan dulu. Sebabkan itulah Khalifah Abu Bakar apabila beliau bermesyuarat dengan macam istilah sekarang macam menteri kabinet lah kan. Tapi pada masa itu adanya para sahabat yang disebut sebagai ahli syura. Ataupun istilahnya ahlul halli wal aqdi. Mana apabila Khalifah Abu Bakar nak memutuskan apa-apa saja keputusan kerajaan, Khalifah akan bermesyuarat dengan para sahabat besar-besar ni. Antaranya dalam ahli syura tu adanya 10 orang sahabat yang dijamin syurga, iaitu Sayyidina Umar, Uthman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah dan sebagainya. Dan para sahabat Abu Bakar berbincang, akhirnya diputuskan kita kena hantar pasukan jihad ke Syam. Maka dihantarlah pasukan jihad ke Syam, yang dikepalai pada masa itu ialah Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu beserta beberapa orang panglima kanan ni lah. Antaranya tentera Abu Ubaidah, tentera Yazid bin Sufyan, adanya panglima Syurahbil bin Hasanah dan sebagainya. Jadi sampailah kepada satu peperangan besar, iaitu namanya peperangan Yarmouk. Peperangan Yarmouk ni antara peperangan yang orang kata kalau dalam sejarah peperangan dunia antara peperangan agung. Kalau satu buku The Patriots namanya Pertempuran Agung. Dalam salah satunya ialah pertempuran Yarmouk lah. Yarmouk ni memang sangat besar lah sebab dia melibatkan antara siri peperangan antara kerajaan Islam dengan Rom yang melibatkan jumlah korban tentera musuh yang sangat besar dan menyebabkan tentera Islam mencapai kemenangan yang sangat mengubah sejarah dunia. Jadi apabila masa berlaku peperangan Yarmouk tu berlaku pada hujung-hujung usia pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Dan apabila pada hujung usia tu peperangan Yarmouk tu masih berlangsung, kemudian pada ketika Yarmouk tu masih berlangsung, Khalifah Abu Bakar pun ditakdirkan oleh Allah diwafatkan oleh Allah SWT menemui penciptanya. Kemudian naiklah Khalifah Umar, dan pada masa naiknya Khalifah Umar itulah Khalifah Umar hantar surat kepada Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu supaya menggantikan posisi Khalid sebagai panglima dan pemerintah tentera bagi menghadapi Rom Timur pada masa itu. Tapi masa Abu Ubaidah terima surat tu, Abu Ubaidah simpan sekejap.
sebab peperangan masih berlangsung. Mana kata Yarmouk tu masih berjalan sampailah Yarmouk tu selesai, barulah Abu Ubaidah bagi tahu Khalid, ni Khalid, ni arahan daripada khalifah, bahawasanya macam entah kamu telah diturunkan pangkat. Mana kata bukanlah dipecat, just diturunkan pangkat. Diturunkan daripada panglima dan pemerintah daripada panglima dan pemerintah tentera kepada panglima tentera yang biasa je, bukan yang teratas. Mana kata yang bawah sikit. Mana kata yang teratas pada masa itu ialah naiknya Abu Ubaidah. Kalau nak cerita pasal Abu Ubaidah ni, Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah ni, Nabi SAW bagi gelaran kepada beliau sebagai Aminu Hazihil Ummah, orang yang paling amanah bagi umat ini. Dan beliau juga salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Mana kata memang taraf Abu Ubaidah ni sangat besar lah. Jadi di sini timbul pendapat kenapa Panglima Khalid ni dipecat ataupun lagi tepatnya diturunkan pangkat oleh Khalifah Umar. Pendapat pertama, apa yang saya baca daripada Khalifah fiqh siasah Khalifah Umar ni, Khalifah Umar dikatakan marah kepada Khalid. Marah sebab apa tu? Betul ke Zain? Sebab apa tu? Marah adakah sebab isu lama? Adakah sebab isu peribadi? Bukan. Mana kata para sahabat buat keputusan ni bukan berdasarkan emosi. Mana kata dikatakan marah terhadap Khalid disebabkan Khalid ni pernah masa zaman Khalifah Abu Bakar, beliau ni pernah membunuh Malik bin Nuwairah. Kalau nak tahu, Malik bin Nuwairah ni salah seorang pemimpin daripada Bani Tamim. Kalau untuk pengetahuan sahabat-sahabat pendengar, pada zaman Khalifah Abu Bakar masa tu terjadi satu fitnah yang sangat dahsyat, iaitu apa dia? Zain. Fitnah yang sangat dahsyat Ya, apa dia? Cuba teka. Sudah saya. Saya bantu dia, saya bantu. Saya bukan tak tahu. Saya sengaja tinggalkan jawapan tu kepada para pendengar lah. Gitu. Apa dia Tasnim? Peristiwa paling besar, dahsyat. Peristiwa Aridah kan? Ya, betul. Peristiwa murtad ramai-ramai Ya, betul. Masa tu memang lepas dengar je kewafatan Rasulullah SAW, lepas wafat tu suasana ibarat huru-hara sebentar. Macam, apa nak buat apa ni? Macam semua kalut, semua tak tentu hala. Dan ada menyebabkan ramai daripada kabilah-kabilah yang lemah iman ni, ramai yang keluar Islam. Tapi ada juga yang dia masih mengaku Islam tapi dia tak nak buat rukun Islam. Antaranya tak nak bayar zakat. Sebab katanya zakat ni hanyalah perlu dibuat pada zaman Nabi SAW sahaja. So Bani Tamim ni salah satu bani yang orang-orangnya banyak yang murtad. Salah seorang ni juga disebut sebagai Malik bin Nuwairah. Kisah ni ada dalam fiqh siasah Khalifah Abu Bakar. Kalau sahabat-sahabat pendengar yang dah ada buku tu boleh tengok dalam area muka surat 175 sampai 182. Kisah Malik ni yang juga berasal daripada Bani Tamim. Katanya dia kembali mengaku Islam tapi masih tak nak terima hukum bayar zakat. Menyebabkan pada masa itu Khalid bila sampai dekat kawasan area si Malik ni, Khalid dia buat ijtihad, Malik ni perlu dibunuh. Sebab katanya dia masih menolak perintah bayar zakat. Walaupun katanya dia telah bertaubat atau kembali pada Islam lah. So dia buat ijtihad tu, bila dah bunuh Malik, kemudian Khalid ambil pula balu Malik ni dan kahwin dengan dia. Mana kata menyebabkan pada masa tu kejadian ni sangat dimarahi oleh beberapa orang sahabat. Antara yang paling marah Sayyidina Umar lah. Seperti mana kita tahu, Sayyidina Umar ni memang karakternya sangat garang. Sangat memang kalau benda-benda yang berkaitan agama, berkaitan keimanan ni memang sangat lantang. Sangat orang kata kalau zaman Nabi pun kita tahu kisah macam mana Sayyidina Umar minta Nabi bagi izin supaya dapat pancung, dapat bunuh sebagainya. Okey, dan bila Khalifah Umar, Sayyidina Umar masa tu, Sayyidina belum Khalifah lagi, Sayyidina Umar masa tu dapat tahu kisah ni, dia rasa marah dan mendesak supaya Abu Bakar pecat Khalid. Sebab dia buat tindakan ni, iaitu bunuh Malik, lepas tu kahwin pula dengan balu Malik ni. Tapi Khalifah Abu Bakar buat keputusan jangan pecat lagi. Sebab Khalifah Abu Bakar beristihad pada masa tu bukan sesuai nak buat benda tindakan sedemikian. Sebab yang lebih utamanya ialah
kena menghadapi darurat peperangan tu dulu. Iaitu peperangan nak lawan geng-geng murtad ni. Mana boleh buat sekatian tiba-tiba masa tu dia nanti sebagai panglima tiba-tiba kena pecat terus kan. So macam menyebabkan boleh jadi keadaan tak terkawal lah masa tu. Dan seterusnya Khalid pun tak boleh nak dijatuhkan hukuman hudud pada masa tu sebab ada keraguan. Mana kata Khalid punya ijtihad pun dia mungkin tersilap. Dia membunuh tu sebab dia beranggapan Malik ni telah pun keluar Islam. So tapi ada yang kata Malik ni dah kembali Islam. So menyebabkan berlaku keraguan di situ, menyebabkan Khalid pun tak boleh dijatuhkan sama ada hukuman hudud atau qisas, menyebabkan dia hanyalah menerima ta'zir. Pada masa tu yang dikatakan Khalifah Umar ni marah kepada Khalid sampai apabila beliau naik sebagai khalifah, beliau pecat Khalid. Itu pendapat pertama lah. Semua pendapat ni tak kuat sebab ada satu lagi pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih, iaitu Khalifah Umar hakikatnya beliau bimbang. Beliau risau terhadap umat Islam yang tergoda dengan kemenangan Khalid. Sebab untuk makluman semua, Zain, sahabat-sahabat sekalian, Khalid ni sepanjang operasi peperangannya, majoriti peperangan yang dipimpin oleh Khalid mesti akan memperoleh kemenangan. Kenapa anda sebut majoriti? Kenapa bukan semua? Sebab ada je peperangan yang Khalid pimpin tapi tak menang. Nak kata bukan tak menang, nak kata hampir menerima kekalahan. Iaitu contohnya Perang Hunain zaman Nabi SAW. So, masa tu kesalahan umat Islam pada masa itu, kekhilafan umat Islam pada masa itu ialah terlalu yakin dengan bilangan tentera Islam yang ramai. Menyebabkan ni yakin ni kena mesti wajib menang ni. Tapi rupa-rupanya menerima serangan yang padu. Hebat daripada musuh terlebih dahulu. Sampai banyak cedera dan sebagainya lah. So Khalifah Umar bila dah naik khalifah, beliau minta Khalid supaya diturunkan jawatan sebab Khalifah Umar nak umat Islam tak tersalah anggap. Tak beranggapan bahawasanya apabila peperangan tu bila Khalid pimpin sebagai panglima, wajib menang. Khalifah Umar tak nak akidah umat Islam pada masa itu dirosakkan lah ataupun tergoda. Sebab kemenangan tu hakikatnya ialah semuanya daripada Allah SWT. Bukan disebabkan oleh kebijaksanaan Khalid semata-mata kan. So nak kata memang Khalifah Umar sangat menjaga akidah umat Islam pada ketika itu. Di samping itu juga Khalifah Umar juga nak tunjuk bahawasanya bukan hanya seorang Khalid yang hebat. Bahkan banyak lagi para sahabat lain yang jauh lebih hebat daripada Saidina Khalid. Macam yang Ustazah Tasnim sebut tadi, Saidina Khalid ni masuk Islam agak lewat. Dan disebabkan itulah taraf level ketinggian sahabat berbanding antara beliau dengan sahabat-sahabat lain, beliau agak rendah sedikit. Sahabat ni macam ada ranking-ranking dia. Sahabat paling tinggi iaitu Khulafaur Rasyidin, lepas tu sahabat yang 10 orang sahabat di jalan syurga, lepas tu sahabat ahli Badar, lepas tu sahabat yang sempat berhijrah, lepas tu sahabat yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah, masuk Islam sebab Hudaybiyah dan sebagainya. So ada ranking tu. So perbandingan antara Khalid ni dengan Abu Ubaidah yang dinaikkan oleh Khalifah Umar sebagai panglima perang, Abu Ubaidah punya ranking jauh lagi tinggi. Sebab yang pertama Abu Ubaidah ni beliau antara salah seorang sahabat yang dijamin syurga. Yang 10 orang tu kan. Lepas tu ketokohan sahabat ni pula bukan hanya semata-mata perlu hebat dalam peperangan semata-mata, tapi apa yang perlu diisi kemenangan selepas itu. Yang ni kata bukan hanya semata-mata perlu menang dalam perang, bahkan apa yang nak kena buat selepas peperangan. Orang kata mengisi kemenangan lah. Kan orang kata kan mengisi kemenangan tu jauh lebih sukar berbanding nak mendapatkan kemenangan. So kehebatan Khalid, kepintaran Khalid ni, kebijaksanaan Khalid ni, beliau pintar dalam bab strategi peperangan, taktikal dan sebagainya. Tapi beliau agak kekurangan dari sudut nak mengurus dan mentadbir selepas peperangan. Maksud disebabkan itulah Khalifah Umar melantik Abu Ubaidah. Sebab Abu Ubaidah ni bukan saja hebat perang, bahkan Abu Ubaidah ni juga orang yang boleh mentadbir dan mengurus selepas kemenangan. Itu yang disebutlah diijtihadkan oleh Khalifah Umar. Kenapa Abu Ubaidah dilantik? Di samping beliau ni 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Kemudian Abu Ubaidah juga ranking lebih tinggi dan seterusnya. Abu Ubaidah ni pula
kemampuannya boleh mentadbir selepas peperangan berakhir. Bukan semata-mata peperangan itu sahaja. Allahu a'lam. Itulah. Allahu a'lam, kan. So nak katanya kalau saya nak ringkaskan lah kan, kiranya kalau kita nak jawab kepada persoalan yang hari ni, persoalan malam ni kira kenapa sebenarnya Khalid bin Al-Walid dipecat ni, bila mana saudara Muhammad kata dia terdapat banyak pendapat kan. Macam yang saudara kata tadi, pendapat pertama mungkin cakap bukan dipecat tapi diturunkan pangkat. Ada kalanya ada pun pendapat kedua kata Saidina Umar nak jaga iman umat Islam ketika itu. Dan pendek katanya semua pendapat-pendapat ni kita ambil dengan hati yang terbuka lah, selagi mana kita boleh belajar sesuatu daripada perkara tersebut. Okay, so jadi sekarang ni pun dah 10.28 minit malam. Nak katanya kita tak perasan kan betapa asyiknya kita ni bercerita tentang kisah-kisah Nabi. Lagi-lagi saudara Muhaimin punya semangat tu buatkan kita rasa begitu tergoda dan ibarat terbang di atas sana ya. Kata nak melayari kisah-kisah sirah ni. Ataupun mungkin sebelum kita berakhir ni, mungkin saudara Tasnim nak tambah sedikit ke daripada perbincangan yang telah dibawa oleh saudara Muhaimin sebelah tadi. Silakan Ustazah Tasnim. Ya, kalau ada Tasnim tambah. InsyaAllah. Sebenarnya dah lengkap dah dan sangat terperinci dah kronologi yang telah disampaikan oleh Muhaimin tadi. Rasanya betul. Rasa dah boleh terbayang dah semua kisah-kisahnya, dah terbayang dah perangnya, segalanya kan. Jadi saya cuma nak masuk sikit poin-poin yang Muhaimin tambah tadi tu, yang Muhaimin sebutkan tadi tu berkenaan dengan kita boleh nampak apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada kisah Khalid Al-Walid ni bukan pemecatan ya. Bagaimana kisah Khalid Al-Walid ini para sahabat asalnya dia merupakan panglima tapi digantikan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Nak dikatakan bahawa dekat sini bahawa Khalifah Umar Al-Khattab pada waktu itu merupakan seorang yang sangat realistik pada tempat. Jadi dia mengambil keputusan dan dia memperhalusi keputusannya, maka dia melantik sahabat yang lebih layak berbanding Khalid. Bukanlah bermakna Khalid ni tak layak. Tapi Khalid ni macam saya sebutkan, dia merupakan dalam golongan yang lebih terlambat masuk Islam. Dan Abu Ubaidah ni merupakan golongan awal, tapi tak semestinya juga. Tapi kelebihan yang pada Abu Ubaidah bukan satu tu sahaja, bukan hanya kerana dia seorang yang lebih awal masuk Islam, tapi dia juga merupakan seorang yang lebih faham tentang wakil masyarakat majmuk yang ada pada tempat itu pada waktu itu. Jadi dia dilantik oleh Khalifah Umar. Yang macam mana kalau kita tengok ada dalam fiqh harakah jilid 3 pun ada sebutkan berkenaan dengan Rasulullah pernah menegur Khalid ketika waktu ini Khalid pernah tersalah ijtihad juga, sehingga Rasulullah pernah berdoa Rasulullah pernah berdoa, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang telah dilakukan oleh Khalid. Sebab apa? Khalid telah tersalah membunuh dari seorang daripada Bani Juzaimah. Kisah ini ada diceritakan dalam fiqh harakah jilid 3, yang mana sehingga kan pada waktu tu telah terjadi sedikit pertelingkahan antara Abdurrahman bin Auf dan juga Khalid. Kemudian menyebabkan sedikit boleh kata bila pertelingkahan lidah, tapi Rasulullah campur tangan. Akhirnya Rasulullah sebut mahlan ya Khalid, da'an ke ashabi. Maksudnya berhenti Khalid, jangan kamu mencela sahabat aku. Maksudnya jangan cela sahabat aku Abdurrahman bin Auf ni yang awal masuk Islam. Sebab apa? Rasulullah kata, demi Allah, kalau kamu ada emas sebesar bukit Uhud pun, kalau kamu sumbangkan derma tu kepada jalan Allah, kamu tak akan dapat sama amalan kamu pagi dengan petang yang dilakukan oleh orang-orang yang dah awal masuk Islam ni. Maknanya taraf para sahabat yang awal masuk Islam ni lebih tinggi. Jadi itu antaranya. Dan apa yang kita boleh dapat ambil pengajaran juga daripada kisah Khalid ini juga bermakna nak katanya macam saudara Muhaimin sebut tadilah, kenapa Khalid ini merupakan Khalifah Umar ini telah
memperhalusi macam mana polisi dan urusan pentadbiran setelah Islam mengambil alih wilayah Rom dan Parsi ini. Jadi dia Khalifah Umar rasakan bahawa Abu Ubaidah lah yang lebih layak untuk memimpin. Jadi itu sajalah yang dapat saya kongsikan sikit. Cuma ada penambahan sikit yang tadi yang Saudara Muhaim kata. Sewaktu tiga waktu Rasulullah SAW pecahkan batu tu, yang ketiga tu adalah Rasulullah nampak negeri Yaman yang mana nampak pintu-pintu Sana'a dibuka. Itu saja. Wallahu alam, itu dia. Saya pun tak tahu nak kata apa dah. Bila dengar daripada Saudara Muhaimin, daripada Ustazah Tasnim, dia betul-betul membawa kita kepada zaman tersebut. Kan. So jadi sekarang ni pun saya kira kita telah pun masuk pada penghujung segmen kita pada malam ni. Jadi sekali lagi lah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Saudara Muhammad Safaruddin dan juga Saudari Tasnim Zainul di atas kupasan. Saya perasan satu komen dekat Telegram. Okey, ada satu komen ya, ada satu soalan Bukan soalan, saya teringat lah, saya terlupa nak cakap tadi pertukaran daripada saudara Firdaus Jamaluddin tentang pertukaran jawatan. Betul, mana kata apabila Khalid telah diarahkan oleh Khalifah Umar untuk diturunkan jawatan, bukti bahawasanya Khalid ni berperang bukan sebab jawatan, tapi hakikatnya Khalid radhiyallahu anhu memang berperang atas dasar keimanan semata-mata. Sebab buktinya apabila beliau telah diturunkan jawatan pun masih ikhlas berjihad di jalan Allah. Bukannya macam apabila contohnya bila seorang tu jawatan tinggi tiba-tiba minta untuk diturunkan pangkat ke dipecat ke sebagainya, terus buat merajuk ke dan sebagainya. Tidak. Itu tak berlaku kepada diri Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Menunjukkan betapa bahawasanya beliau ni sesungguhnya memang jihad tu betul-betul ikhlas kerana Allah, bukan sebab beliau dilantik sebagai panglima ke ketua ke dan sebagainya. Dan benda ni sangat perlulah untuk kita ambil iktibar bahawasanya bila kita ni bukanlah buat benda-benda setiap pekerjaan dan sebagainya bukan semata-mata sebab kita ada jawatan, sebab kita ada pangkat dan sebagainya, tapi kita buat semua ni hanyalah kerana Allah SWT semata-mata dan mengharapkan pahala syahid di jalannya. Wallahualam. Allahu Akbar. Tercelah lah sebab saya tak apa. Betul lah daripada respon yang pendengar kita ni, betul lah nak katanya hebatnya iman para sahabat terdahulu nak dibandingkan dengan kita yang sekarang ni kan. Jadi betul lah segala saya pun daripada komen-komen yang kita dapat daripada para pendengar kita ni setakat ni insya-Allah tak ada soalan. Okey, jadi saya amat menghargailah respon daripada para pendengar di luar sana yang turut komen di dalam ni. Jadi insya-Allah sekali lagi terima kasih kepada buat saudara Muhaimin dan juga saudari Tasnim kerana sudi berkongsikan kepada kita semua pada malam ini berkaitan dengan satu topik daripada kisah dalam buku Fiqh Siasah Khulafa' Ar-Rasyidin Khalifah Umar radhiyallahu an. Okey, jadi untuk yang terakhirnya daripada komen-komen tadi ni, ramai yang juga bertanya bila sebenarnya buku Fiqh Siasah ni nak keluar sebenarnya kan. Bila kita dengar cerita tadi tu nak katanya tak sabar dah nak baca buku ni. Jadi insya-Allah kepada para pendengar di luar sana, kepada para penggemar sirah di luar sana, insya-Allah anda jangan lepaskan peluang ini untuk mendapatkannya pada 24 Jun, iaitu tarikh pelancaran buku kita, iaitu buku Fiqh Siasah Khulafa' Ar-Rasyidin Khalifah Umar radhiyallahu an, di mana pada ketika itu kita akan mulakan pre-order ataupun pre-tempah dengan harga yang cukup-cukup berbaloi untuk anda, di mana buku kita mengandungi 600 muka surat ya. Tapi anda boleh dapatkan dengan harga di mana yang berkulit lembut RM49 dan juga yang berkulit keras RM63. Jadi itu hanyalah harga pada pre-order, iaitu masa pratempah ketika itu. Jadi cepat-cepat kita setkan reminder kita, kita setkan peringatan di telefon kita pada 24 Jun ni untuk sama-sama menantikan pelancaran buku hebat kita yang akan diterbitkan tak lama lagi insya-Allah ya. Jadi para hadirin juga kita mintalah kepada para hadirin sekalian, para pendengar untuk sama-sama share link ya, iaitu bit.ly/info FSU, di mana kalau para pendengar sekalian nak dapatkan info-info terkini, nak dapatkan
dapatkan maklumat-maklumat terkini berkaitan dengan pelancaran buku ini. Jadi sama-samalah kita tekan link ni dan kita masuk grup tu untuk kita sama-sama memperingatkan diri kita, kita share juga dekat sanak saudara kita untuk kita dapatkan buku Fiqh Siasah Khulafaur Rasyidin Khalifah Umar ni. Jadi insya-Allah kita sama-sama share link untuk kebaikan kita bersama ya. Jadi para hadirin juga pada malam ini, pada hari ini, pada hari Khamis ni, kita masih lagi ada berbaki lebih kurang dalam sejam setengah macam tu. Kita ada apa? Kita ada Thursday Shocking Sale. Kita ada jualan mengejut hari Khamis. Di mana kita akan adakan jualan mengejut setiap hari Khamis kepada para pecinta buku kita, di mana anda akan mendapat percuma. Percuma apa? Para pendengar sekalian, anda akan dapat percuma buku nota PPU dengan pembelian minimum 3 unit mana-mana buku cetakan Pusaka Permata Umar, terbitan Pusaka Permata Umar. Jadi jangan lepaskan peluang. Masih lagi ada 2 jam, lebih kurang 2 jam lagi. Jadi insya-Allah boleh kita sama-sama beli lebih kurang minimum 3 unit buku dan anda akan dapat percuma buku nota PPU ya. Okey, jadi itulah dia. Sekarang telah pun masuk ke penghujung rancangan kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panelis kita yang cukup-cukup hebat dan bersemangat pada malam ini. Saudara Muhaimin dan juga saudari Tasnim. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudi melontarkan pandangan dan juga komen di ruangan komen kita pada malam ini. Alhamdulillah kita telah pun selesai. Satu segmen pada malam ini, iaitu segmen pertama dalam segmen buku kita, cerita kita ya. Jadi insya-Allah saya kira kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita sudah pun orang kata macam sampailah untuk melabuhkan tirai kita pada malam ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada para pendengar sekalian. Jangan lupa untuk kita turut serta lagi dalam segmen yang akan datang. Insya-Allah kita akan ada beberapa siri lagi untuk buku kita, cerita kita. Okey. Jadi insya-Allah sebelum kita berakhir ni, kita nak ajak para panel kita ni, untuk sama-sama kita melaungkan satu tagline daripada judul segmen kita ni. Okey, jadi boleh ke para panel kita untuk join saya sekali? Boleh insya-Allah. Okey, boleh ya. Okey, so jadi sama-sama kita dengarkan sebagai penutup pada malam ini, buku kita, cerita kita. Jangan duduk saja. Capai senaskah. Jom baca. Itu dia. Terima kasih kepada para panel kita. Terima kasih juga kepada pendengar kita. Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kepada para pendengar sekalian. InsyaAllah saya akhiri pada malam ini dengan serangkap pantun. Kalau ada bola di padang, ajaklah kami main sekali. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah kita berjumpa lagi. Teruskan kesertaan anda bersama dengan kami di Pusaka Permata Umar. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.